Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada episod yang kedua. Kita masih dalam tajuk pasaran wang. Okey. Dalam episod yang lalu kita telah melihat mengenai permintaan wang. Okey, kita sambung lagi dengan penawaran wang. Okey, permintaan mesti ada penawaran supaya membentuk pasaran. Okey, penawaran wang adalah berbentuk menegak dan tidak dipengaruhi oleh tingkat kadar bunga. Okay, penawaran wang adalah menegak. Kenapa? Sebab penawaran wang tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Ia seolah seperti MDT bentuknya. Sebab dia tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Dan MS pada masa sama adalah bersifat exogenous, di mana kita andaikan bahawa MS atau penawaran wang ditentukan oleh budi bicara Bank Pusat dan tidak dipengaruhi oleh apa-apa faktor kecuali budi bicara Bank Pusat sahaja. Jadi bentuk keluk penawaran wang adalah menegak. Okey, kita gabungkan bentuk keluk penawaran yang menegak ini dengan keluk permintaan wang, dan kita akan memperoleh rajah pasaran wang itu daripada keluk permintaan wang yang mencurun ke bawah dan keluk penawaran wang yang menegak. Dan persilangan di antara dua keluk ini yang membentuk titik E yang ditunjukkan di dalam rajah ini, yang membentuk titik E, dan titik E adalah titik keseimbangan pasaran wang di mana dua keluk ini bersilang antara satu sama lain yang akan menentukan tingkat kadar bunga keseimbangan, iaitu sama dengan RO, dan kuantiti wang keseimbangan sama dengan M2 di sini. Okey. Manakala titik A dan titik B adalah bukan titik keseimbangan pasaran wang. Kenapa? Kerana pada titik A kuantiti penawaran wang adalah lebih besar. Penawaran wang di sini, permintaan wang di sini, di mana pada titik A penawaran wang lebih besar daripada permintaan wang. Manakala pada titik B permintaan wang lebih besar daripada penawaran wang. Di sini. Okey. Saya ulangi, pada titik A penawaran wang lebih besar daripada permintaan wang, pada titik B permintaan wang lebih besar daripada penawaran wang, maka titik A dan B bukan titik keseimbangan pasaran wang. Okey. Jika ekonomi berada pada titik A atau titik B, maka akan berlaku pelarasan ke arah titik E, iaitu ke arah keseimbangan. Okey, contohnya pada titik A. Pada titik A, penawaran wang adalah lebih besar daripada permintaan wang. Ini maksud penawaran wang juga lebih besar daripada jumlah kedua-dua komponen MDT dan MDS. Apa kesannya? Ini menyebabkan kadar bunga jatuh. Kita tahu bahawa kejatuhan dalam kadar bunga menyebabkan harga bond mahal. Ini kejatuhan dalam kadar bunga menyebabkan orang akan menjual bond. Kenapa dia pelabur akan tidak akan menjual bond itu? Pelabur dapat memperoleh pulangan laba modal yang lebih besar. Selain pada itu, harga bond yang harga kadar bunga yang turun juga menyebabkan harga bond menjadi mahal, dan menyebabkan sebahagian pelabur lain menangguhkan pembelian bond. Jadi kesannya adalah MDS akan meningkat apabila kadar bunga jatuh, hasil daripada dua aktiviti tadi. Peningkatan dalam MDS akan menyebabkan MDS campur MDT, iaitu MD, lebih tinggi daripada tingkat sebelumnya. Okey, peningkatan dalam MDS ini menyebabkan MD meningkat, dan seterusnya MD makin lebih besar sehingga MD sama dengan MS, di mana ia berada pada titik E. Keadaan sebaliknya berlaku pada titik B, dan anda boleh cuba untuk menerangkan bagaimana pergerakan daripada titik B ke titik E dalam latihan anda sendiri. Itu saja untuk episod yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.